pengurusi dan ahli jawatan kuasa Qaryah Masjid Sungai Pinang, Tuan Imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada malam ini dalam satu program khas sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri dan juga kebangsaan yang jatuh pada malam ni, iaitu 12 Rabiul Awal. Kalau hari biasa jatuh pada 29 hari bulan Oktober. Dan pada malam ni juga kita ada sambutan Maulidur Rasul di peringkat negeri yang dibuat di masjid negeri, yang dihadiri oleh tuan yang terutama Tun. Dan esok pun ada program-program sambutan Maulidur Rasul yang dibuat di peringkat daerah dan juga peringkat masjid, peringkat-peringkat yang tertentu. Dan di peringkat kebangsaan esoklah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya terkejut tadi sampai dapat belum mula ceramah dia kata bendahari bagi dah envelope. Saya kata awal syok lah envelope kan. Belum ceramah dapat envelope. Rupa-rupanya soalan ada 4 soalan dia bertanya. Banyak soalan ni. So saya jawablah soalan tu dulu. Baik. Yang pertama, tulisan cantik. Tulisan siapa saya tak tahu. Adakah ada seorang ustaz berkata orang kafir ni semua umat Nabi Muhammad? Betul ke ustaz? Okey. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat ke seluruh alam. Semua yang ada di atas muka bumi hari ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada ketika ini nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita umat manusia ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya di antara umat manusia ini ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayahnya dan ada juga yang tidak menerima hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak menerima hidayah itu ialah orang-orang kafir dan orang bukan Islam. Mereka pada asalnya umat Nabi Muhammad juga, umat yang ada pada zaman ini. Tapi mereka bukan dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad dalam arti kata umat Islam. So ada beza dia tu. Okay. Mereka adalah manusia yang hidup di zaman Nabi Muhammad, menjadi Rasul yang terakhir. Dan hari ini mereka bukan orang Islam, tapi mereka ada di zaman tu lah. Secara keseluruhannya tidak ada Nabi lain melainkan Nabi Muhammad saja. Okey, baik. Yang kedua, selesai sembahyang baru saya teringat, saya terlupa tak basahkan air di kepala. Adakah batal sembahyang saya? Batal. Faghsilu biru'usikum, hendaklah kamu membasuh kepala. So dia jadi rukun. Kalau rukun tak buat, tak ada kan, batal lah. Okey, batal lah sembahyang. Batal lah sembahyang tu, batal lah wuduk tu sebab tidak sempurna rukun. Apa kena buat? Ambil yang sembahyang lain, sembahyang lain. Kalaulah dah habis waktu baru teringat, habis zuhur dah masuk asar baru teringat, tadi aku tak sapu kepala, lalu dah sembahyang asar. Pada ketika itu adalah waktu zuhur baginya, hendaklah dia qada pada ketika tu, buat cepat-cepat. Sebab masa tu dia ingat dia kena buat. Sebab apa? Sebab basuh kepala rukun. Bila rukun tak ada, tak sah. Okey. Baik, sesudah yang ketiga, sesudah selesai sembahyang, baru saya ingat, saya terlupa nak rukuk. Tadi tak buh kepala ni rukuk. Dan saya terus sujud.
Ni sempoi, ni kira kes lupa sungguh. Ni makan apa banyak sangat ni lupa ni. Dan habiskan sembahyang sampailah bagi salam, adakah batal sembahyang saya? Kalau dia tengah-tengah sembahyang, lepas-lepas baca surah, dia terus sujud, kemudian tengah-tengah sujud tu, duduk di antara dua sujud, dia teringat kata dia tak rukuk, dia kena buat apa? Dia kena berhenti sembahyang. Dia kena berhenti sembahyang. Berhenti buat apa? Balik rumah ada. Dia kena sembahyang lain, mula balik. Kalau dia dah habis sembahyang, dia kena sembahyang lain. Sebab rukuk adalah rukun sembahyang. Samalah macam tadi, tak ambil sembahyang yang sempurna, tak sah wuduk, tak sah solat. Tak sembahyang yang betul, tak sah solat. Tidak ada rukun fi'li yang bernama rukuk, tidak sahlah solat. So cepat-cepat kena sembahyang lain. Kalau tengah sembahyang teringat, berhenti sembahyang. Jangan tengah-tengah sembahyang, alah tak apa, Allah Ta'ala ni maaf lah kita, lebih kurang. Tiada maaf bagimu. So batal sembahyang tu dan kena solat lain. Yang keempat, ini solat hajat yang paling besar dan sangat-sangat makbul, kata ustaz. Semasa sujud akhir disuruh baca subhanallah walhamdulillah 10 kali, selawat 10 kali, Rabbana atina fid dunya hasanah 10 kali, surah Al-Alaq 1 kali sampai habis, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq tu yang itulah Iqra lah kan. Surah ni saya tak hafal ustaz. Itu nak buat ke mana? Boleh tak saya ganti dengan surah lain yang pendek? Boleh. Boleh tak saya nak buat lagu, saya nak baca lagu apa mana pun boleh? Boleh. Tak apa. So bacalah surah apa yang ingat. Ketika mana sujud yang terakhir tu pun, nak baca apa pun bacalah. Jangan cakap dalam bahasa Melayu sudah. Apa pun dalam sembahyang ni boleh sebut semua dalam bahasa Arab, tapi jangan cakap bahasa Melayu. Sebab sembahyang tak boleh cakap bahasa Melayu. Kecuali berdoa dalam hati, yang tu tak dengar siapa pun, yang tu tak apa. Okay, subhana rabbil a'la. Lepas tu nak tambah Allahumma inni a'udzubika minal azabil qabr, Allahumma inni na'udzubika minal fitnatul mahya wal mamat, Allahumma inni a'udzubika minal fitnatil masihid dajjal. Baca tak apa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Baca. Jangan duduk masa sujud, ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosaku. Dengar seorang-seorang dalam hati tak apa. Kalau cakap bagi orang dengar, yang itu tak boleh. Okey, selesai. Baik, tuan-tuan, kita nak sambung pada tajuk yang kita nak bincang malam ni, yang kita nak cerita, yang nampaknya macam menarik minat orang, tapi kita cerita ialah apa yang ada berdasarkan kepada dalil dan nas, serta sirah, serta juga perjalanan kisah hidup Nabi SAW. Realiti kehidupan kita ni, kita saja yang tahu. Ustaz ni dia duk cerita rumah tangga Nabi macam ni, rumah tangga Nabi macam ni. Rumah tangga dia belum tentu tau. Jangan duk cerita begitu, rumah tangga dia pun lebih kurang dah. Apa yang dicerita ini adalah apa yang Nabi ada, apa yang Nabi lalui, apa yang dilalui oleh isteri-isteri Nabi. Yang ustaz-ustaz ni dia harap macam itulah. Tuan-tuan pun sama. Dengar ni macam seronok. Nanti kita dengar, oh seronoknya Nabi macam tu, macam ni, macam ni, macam ni. Kita nak buat macam tu belum tentu boleh. Selama hari ni kehidupan kita dalam rumah tangga, kita rasa suami ni adalah king. Suami ni adalah king. Suami ni adalah segala-galanya. Dah. Kalau kita tengok nanti sirah Rasulullah SAW ni,
berbeza dengan apa yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmat Allah, maka dia menciptakan untuk kamu wahai lelaki isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dengannya dan hidup mesra dengannya, dan dijadikan antara kamu itu suami isteri mawaddah wa rahmah. Ni kena faham dulu. Allah jadikan di antara tanda kekuasaan Allah, Allah kata dekat suami ni, aku jadikan di kalangan kamu isteri-isteri daripada kalangan kita juga. Maknanya apa? Allah ambil perempuan ni yang kata nama wanita ni daripada kalangan manusia juga. Yang nak jadi isteri kita ini adalah manusia, bukan beruang, bukan singa dah. Saya teringat Haji Nordin ada post satu video itu. Cerita dia pasal singa nak kahwin. Singa ni kan raja segala binatang. So dia pun buat, dia king of the jungle. Singa ni king of the jungle. So dia pun buat kenduri, dia pun buatlah panggil nak makan kenduri apa semua. Kan, panggil semua, dia kata semua rakyat jelata, semua binatang-binatang yang ada dalam hutan ni hampa kena mai. Dan hampa mai tengok aku kahwin bersanding semua lah. Tapi oleh kerana dia ni king, raja kahwin, dia adalah protokol dia apa semua kan. Macam rumah datuk kahwin baru ni di apa, bukan semua orang boleh naik atas tu. Ni raja kahwin, raja jungle, raja hutan, raja rimba. So semua orang binatang-binatang yang ada ni, gajah, segala musang, segala rimau, semua duduk ni. Ni pentas di raja. Siapa pun tak berani pergi dekat tengok raja tu ke singa tu nak kahwin. Tiba-tiba ada seekor kucing lompat pum naik dia tu. Semua orang terkejut, apa kucing ni? Semua orang tanya, pasal apa? Dia ni pasal apa? Dia kata, wahai singa, dia raja tuanku, aku nak bisik hang satu benda. Hang pasal apa tiba-tiba hang naik ni? Yang ni soal akidah, dia kata, yang ni hang kena percaya. Benda kalau hang tak percaya ni, hang terjadi susah. Dia kata, mai aku nak bisik hang. Bisik. Raja singa tu semua orang heran, pasal apa? Wahai singa, dulu aku pun sebelum kahwin singa juga. Lepas aku kahwin, aku jadi kucing. Pasal apa? Pasal aku takut kat bini aku. So hang jangan main-main, hang jangan duk buat cengih tak tahu, silap-silap. Lepas ni hang jadi macam aku, kucing. Itu yang kita nak cerita yang berlaku dalam masyarakat kita hari ni. Kadang-kadang suami ditakuti oleh isteri, dan kadang-kadang isteri menakutkan suami. Wadah. Dan kadang-kadang siapa pun tak takut apa. Okey. Baik, Allah jadikan kepada kita wahai lelaki isteri daripada kalangan kamu sendiri supaya litaskunu ilaiha. By principle, isteri kita ni mestilah isteri yang menyenangkan hati, yang tak bagi raplah, yang tak bagi pening kepala. Kita tengok muka dia ada sakinah. Ada nama sakinah ni? Litaskunu ilaiha, sakana yaskunu, litaskunu, supaya kamu bersenang hati bila tengok muka bini kita. Senang ya, hilang raplah semua. Ni tengok Allah semak, dia tengok kita semak, kita tengok dia menyemak.
Macam mana nak bahagia dalam rumah tangga? Dan ini tidak berlaku di zaman Nabi, dan ini tidak berlaku kepada rumah tangga Nabi. Nabi sentiasa dirindui oleh isterinya, dan isteri-isteri Nabi sentiasa menunggu saat untuk bersama dengan Nabi. Malah Nabi pun suka untuk bersama dengan mereka. Sebab apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bila dah bersenang, hidup mesra, Allah Ta'ala akan jadikan mawaddah wa rahmah. Allah akan jadikan kasih dan sayang. Prinsip yang pertama, isteri, suami kena menyenangkan hati. Kalau tak senang hati, memang susah nak dapat kasih dan sayang. Kalau tak senang hati, tak boleh. Itu prinsip kita kena faham. Dalam rumah tangga yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang pertama sekali macam tu. Sebab tu Nabi SAW ketika mana perkahwinan yang pertama dengan isteri baginda Khadijah binti Khuwailid, tidak ada siapa pun yang mendapat menandingi kehebatan Khadijah. Sebab tu ada orang, ada penulis yang menulis buku suami sehebat Rasulullah, isteri setanding Khadijah. Nak lawan tak boleh, kita boleh ikut. Yang kata Khadijah ni Nabi cakap dia punya rendah suara tu 3 kali rendah. Nabi cakap, dia takkan cakap. Nabi dah habis cakap, baru dia cakap. Kita tak ada cakap, baru nampak dalam pintu baliklah. Ni, yang ni sat lagi habis. Nak stand ni Khadijah macam mana? Kan? Baik. Hidup bahagia di samping keluarga menjadi impian setiap orang. Tiada guna menjadi suami yang berjaya dalam hidup, menjadi seorang pemimpin, seorang yang berjaya dalam perniagaan, seorang penguasa, seorang yang hebat di luar, tetapi rumah tangganya porak-poranda. Bahtera yang dibadai gelora masalah konflik dalam keluarga akan dapat diharungi dengan adanya ilmu dan amalan berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nak jaga rumah tangga ni kena berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu khu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Kita ni sebagai seorang suami, ketua keluarga, prinsip dia selain daripada bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, kita ada keluarga yang perlu kita jaga daripada api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan neraka ini dijaga dan dikawal oleh malaikat yang sangat keras, malaikatun ghiladun shidad, dan mereka tidak menderhaka kepada Allah dan segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. So suami dia kena jaga. Nabi SAW sangat menjaga isteri-isteri baginda. Malah dalam pada duk jaga tu pun ada kalanya difitnah orang kerana cemburu dengan kasih sayang dan romantiknya rumah tangga Nabi SAW. Rasulullah SAW menjadi ikon ikutan ummah dan dicontohi sebagai seorang suami yang terbaik. Now kita nak tengok suami kita ni adakah sama dengan Nabi SAW. Baginda suami yang berjaya,
Malah baginda mempunyai ciri suami idaman seluruh wanita yang sentiasa peka terhadap semua permasalahan berkaitan dengan perasaan dan emosi isteri, walaupun sekecil-kecil perkara dan seremeh-remeh perkara. Nabi orang yang sangat prihatin terhadap emosi. Malah satu ketika salah seorang isteri Nabi duduk termenung. Duduk termenung kerana difahamkan tidak sihat. Lalu Nabi SAW pada ketika itu, yang kata Nabi ni dengar isteri dia tak sihat, Nabi pi letak kepala dia dekat dada isteri dia, buat-buat macam doktor. Baginda meletakkan kepala di dada isterinya, lantas membaca beberapa potong ayat Al-Quran untuk menenangkan isterinya. Tu, kita suruh makan ubat, dia tak mau makan, hang ikut suka hang lah. Nak makan, tak mau makan, aku dah abang. Hang ni jenis ketegak, memang aku kata macam-macam. Nak tambah satu benda sudahlah, makanlah ubat, kan? Sekejap lagi siapa susah, mai sikit nak jampi ke, mai sikit nak ambuh ke. Yang kita pergi nak ambuh, dia kata ni nak ambuh apa pula ni, nak baca apa ke pun ada juga, kan? Itu yang pertama. Baginda suami yang menjadi idaman seluruh wanita. Kenapa? Seorang yang sangat peka dan prihatin tentang emosi dan perasaan isterinya. Nabi sangat sensitif, kan? Nampak Nabi ni seorang yang gagah perkasa, nampak Nabi ni seorang yang ni, tapi dalam jiwa Nabi itu ada taman. Nampak brutal, tapi dalam jiwa Nabi ada taman. Kita orang lelaki ni kena macam tu. Nampak, biar orang nampak cengeng, tapi dalam hati tu kena ada taman sikit. Taman Rashidah Utama ke, taman apa ke, tak apa. Dia ada taman. Kena faham jiwa isteri. Sebab tu orang, kalau perempuan, kalau cantik, mereka kata engkaulah bidadari syurga untukku, kan? Ini kan orang kahwin, kalau orang kata perempuan cantik, bidadari syurga. Kalau lelaki handsome, mereka kata kaulah imamku. Hak yang tak handsome semua apa? Tok siap apa semua tak handsome ke? Bukan lagu tu. Kecantikan bukan ukuran kepada kebahagiaan. Tapi isteri Nabi cantik-cantik. Sehingga kan Nabi pernah menggelar, semua orang tahu, Aisyah ni putih, dahlah putih merah. Tak payah bubuh pipi merah dah, memang merah. Aisyah ni putih, jenis putih serlah. Di dalam mengurus dan mengendalikan rumah tangga, Rasulullah SAW bergaul secara terbaik dengan isterinya dan ahli keluarganya. Baginda sentiasa adil dan berlemah lembut terhadap isterinya, termasuk tidak pernah memukul dan menghina mereka. Sebaliknya sabar dengan karenah dan sentiasa menyuruh ahli keluarga melakukan kebaikan. Nabi tak pernah pukul. Nabi tak pernah menghina. Kita ni kalau dah boleh maki, baik bini baik laki serupa, hang ni semua muka macam pagak tin lah, apa tin lah, semua ada. Hang ni keturunan porak-poranda lah, apalah, semua keluar. Macam hang ni sekali petik 10 yang datang. Alah, macam hang ni dekat rawang beratok daripada depan sampai belakang, semua terupa muka lagu hang. Pun ada juga. Jangan. So Nabi berlemah lembut. Tadi Nabi memaham emosi. Nabi ini soft hearted. Malah Nabi seorang yang sangat sabar dan memahami kerenah isteri-isterinya, walaupun di tengah-tengah kesibukan mengurus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga menjaga keintimannya dengan isteri-isterinya. Nabi sentiasa cari masa untuk bersama dengan isterinya.
Sibuk macam mana pun Nabi akan cari peluang untuk bersama dengan isteri-isterinya. Dengan sifat yang sangat lembut, Nabi menunjukkan cinta dengan sederhana. Ni kena faham. Cinta manusia ialah cinta yang bersifat sementara. Sebab tu cinta tak boleh sampai 100% tak. Cinta 100% tak boleh. Sebab kadang-kadang orang yang hari ni kita cinta dia, tiba-tiba dialah jadi orang yang kita benci. Kerana satu benda yang dia buat, segala kebaikan dia hari ni semua kita padam. Maksudnya dia menyakitkan hati kita, dia buat kat kita, dia bagi kita rasa yang ni kita rasa kecewa, dia padam semua hang pernah buat baik selama berapa puluh tahun ni, satu pun dia tak ingat. Sebab tu Nabi kata, mencintai manusia bersifat sederhana. Kita kena moderate saja. Sebab cinta Allah dan cinta Rasul adalah mengatasi kecintaan manusia terhadap yang lainnya. Okey, baik. Tu yang ketiga, Nabi intim, tapi Nabi punya hak cinta tu Nabi jaga. Jangan sampai cinta dia itu melebihi cinta Allah dan cinta Rasul. Kita hari ni cinta sehidup semati lah, setia ke hujung nyawa lah, apalah. Tu semua boleh cakap saja. Bila mati, laki mati, bini tak ada nak ikutnya. Bila bini mati, laki pun tak ada nak ikutnya. Duk tanya pencen bini bila aku nak dapat. Yang tu saja. Bila bini mati, laki mati, bini duk tanya, yang ni semua buah nama siapa, buah nama siapa, buah nama siapa. Tapi bukan bini orang Sungai Pinang, ni orang tempat lain. Baik. Malah walaupun Nabi mencintai isterinya dengan sederhana, namun begitu Nabi mengatasi dan membeli jiwa isteri mereka itu dengan panggilan yang manja dan indah, sehingga mereka begitu merasa disayangi dan dihargai, walaupun pada masa yang sama mereka berkongsi kasih dengan orang lain. Nabi punya sayang isteri sampai mereka tak pernah rasa cemburu pun pada yang lain. Sebab mereka tahu Nabi sayang mereka sungguh-sungguh. Kerana cinta Nabi itu adalah fitrah yang keluar daripada lubuk hati, bukan daripada mulut sahaja, tetapi apa yang dikeluarkan daripada Nabi, mulut Nabi, ialah apa yang ada dalam hati Nabi. Itu yang keempat. Yang kelima, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan diri. Malah kebersihan adalah satu faktor utama bagi suami, dan baginda adalah seorang yang gemar memakai wangi-wangian, malah menyarankan agar umatnya juga tidak menolak sebarang pemberian wangi-wangian untuk diri baginda dan juga diri umat baginda, kerana wangi-wangian ini akan mencampakkan aroma-aroma yang baik dan mencernakan hormon-hormon bagi membangkitkan kasih sayang. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menghendaki isterinya dalam keadaan yang wangi. Yang ni laki ya bubuh minyak atar penuh badan, mai bini dengan bau angin, kan kering, kan masin, papedom yang bau pada, bau hanyak ikan, mana semua ada. Tiba-tiba mai duduk sebelah bini, sebelah laki, mana laki tak jumpa. Sebab tu di rumah ni tuan-tuan, kita kena terbalik. Hari ni kita nak pergi makan kenduri, kita siap elok. Duduk di rumah ni, ya Allah, sepatutnya di rumah yang kena elok, di luar kena kurang elok. Kita hari ni kalau pergi kenduri, pulut dakak,
pulut kacau, pulut apa koko, rantai koko, biskut 4 segi, Panadol, apa semua ada. Duduk di rumah apa pun tak pakai. Sedangkan emas, perhiasan itu adalah mahkota bagi wanita. Orang perempuan kalau pakai barang-barang emas, barang perhiasan, dia akan kelihatan cantik. Jangan bagi kat orang lelaki, kalau suruh saya pakai rantai emas, suruh saya pakai gelang, pakai apa pulut dakap ni, elok lah. Malah gila ni, walaupun dia gila, tapi dia siap pakai ni gelang-gelang plastik tu. Mulut sentiasa bubuh mulut merah, walaupun dia gila. Ni kita yang tak apa nak gila ni, jagalah. Duduk di rumah, siap elok-elok. Nabi SAW dalam rumah pun wangi. Malah Nabi juga menghendaki isterinya dalam keadaan yang wangi ketika berada di dalam rumah. Dan Nabi SAW adalah orang yang sangat mementingkan aspek kebersihan. Nabi punya rumah bersih. Nabi punya rumah bersih. Malah ada ketikanya Nabi SAW tidak segan untuk mandi bersama, makan dan minum berdua di dalam satu bekah. Dan perlakuan ini dilakukan sepenuh hati sehingga menampakkan keikhlasan. Yang ni bini makan di dapur, laki makan depan televisyen, anak makan di depan meja komputer, dia tak ada. Makan dalam asahan, dalam talam, itu sunnah. Memanglah dulu tak ada pinggan, kan? Lah ni dah ada pinggan, tak apalah, nak makan dalam pinggan pun tak apa, tapi sekali-sekala ambil berkat sunnah Nabi, suap. Ambil nasi tu, buh udang apa ke, suap. Bini pula tengok, dia ni berapa hari lagi nak mati ke apa, tak pernah buat kat aku, kan? Suap. Malah Nabi pernah minum gelas yang sama dengan isterinya. Nabi minum gelas yang sama. Kita pula bubuh, ni gelas ni laki aku punya, siapa pun tak boleh pegang. Bini boleh, ada share, tidur boleh sekati, main gelas dia buat siru pula. Ni yang lelaki ni dengar, hampa jangan duk act sangat. Nabi suruh macam tu. Sebab itu Nabi SAW begitu dicemburui sifat suaminya. Orang sahabat-sahabat yang lain dia kata, macam manalah Nabi Muhammad ni dalam keadaan dia macam ni, dia boleh lagi layan kerana isteri-isterinya. Perempuan ni kadang-kadang dia mengada-ngada. Orang Tanjung dia kata apa, ciciwi lebih. Namun begitu Nabi SAW, yang kata Nabi ni tidak pernah terkecuali dari ujian rumah tangga. Namun baginda tidak pernah membabitkan emosi. Nabi pun biasa rumah tangga dia ada masalah, tapi Nabi tak pernah ganggu emosi dia. Ketika marah kepada Aisyah, Nabi menyuruh isterinya menutup mata hingga berasa cemas dan khawatir dimarahi, tetapi baginda terus memeluknya sambil menyatakan marah itu hilang setelah memeluknya. Nabi marah ke Aisyah, mungkin ada benda yang Aisyah buat, Nabi marah. Aisyah ni kan muda, bila muda ni kan akal jenuh. Bila akal jenuh ni, yang tua-tua ni dia akal lagu lain, kan? Yang muda ni dia akal lagu lain. Aisyah ni dia macam itulah. Malah Nabi melawak pula dengan dia. Nabi marah dengan dia ni. Nabi kata ke Aisyah, aku ni geram, tapi Nabi kata hang tutup mata. Menutup mata hingga Nabi cemas. Aisyah kata pasal apa pula dia ni suruh tutup mata pula, padahal dia dah marah. Tutup. Lalu Nabi SAW peluk Aisyah ke belakang. Orang perempuan ni kalau kena marah pergi peluk habis ya. Yang ni duk marah-marah, duk kata lagi, duk tak peluk. Hang punya pasal lah, hang duduk lah, hang tu, hang tidur lah.
aku tidaklah, habis. Itu bezanya Nabi. Okey. Seorang suami harus berusaha mendalami ilmu agama untuk mendapat sebahagian daripada aura yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah seorang isteri juga haruslah meneladani sifat yang ditunjukkan oleh isteri-isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu baru muqaddimah lah. Okey. Habis yang tu yang pertama. Now kita masuk sekali, apakah di antara ciri-ciri yang dibuat oleh Nabi dan isteri Nabi. Kalau ada pakaian Nabi yang koyak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus menampalnya sendiri tanpa perlu menyuruh isterinya. Lega lah kan. Yang ni kalau laki duk jahit seluar, duk jahit zip ke, duk jahit butang terkeluar tu, kalau dia duk mengada-ngada suruh kita buat, abang ni Nabi pun jahit baju sendiri. Tapi janganlah nak cucuk jarum pun tak nampak kan, cucuk mata tak apa tahu. Beliau juga memerah susu kambing untuk keperluan keluarga. Nabi pergi perah susu bawa balik di rumah, sama ada untuk dijual ataupun diminum. Dan setiap kali pulang ke rumah, bila dilihat tiada makanan yang sudah siap dimasak untuk dimakan, sambil tersenyum, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingsing lengan bajunya dan mengajak isterinya ke dapur untuk memasak bersama. Tu Nabi bila balik rumah tak ada makan apa, dia kata Aisyah, jom. Zainab, jom. Yang lain-lain jom, ajak pi. Kita kalau balik rumah tak ada, siap. Siap kan? Siap pergi makan di luar. Tak apalah. Kita lajak sikit lah. Tu azan nak. Okey ya. Orang kampung tahu dah. Namun begitu sekiranya terdengar azan, lalu Nabi SAW segera meninggalkan urusan rumah tangga dan cepat-cepat sembahyang, dan selepas daripada itu cepat-cepat semula kembali ke rumah. Rumah Nabi kan sebelah masjid kan. Okey. Malah Nabi SAW pernah satu ketika balik rumah dalam keadaan lapar dan tidak ada makanan yang mentah untuk dimasak. Lalu Nabi SAW bagi memaklumkan kepada Aisyah bahawa aku ingin berpuasa kerana ingin menjaga hati isterinya yang tak nak makan di rumah. Kita tak apa puasa. Kita kalau balik rumah tak nak makan, hang tak mau masak, sudah aku pergi makan di luar. Malah Nabi SAW seringkali tidur dalam kamar bersama dengan isterinya dalam menggunakan satu selimut daripada kulit sehingga bersentuhan kulit baginda. Namun begitu di saat Nabi ingin bangun di tengah malam, Nabi sentiasa menghormati isterinya, membisikkan ke telinga isterinya, wahai isteriku, izinkan aku menghadap Tuhanku terlebih dahulu. Nabi nak bangkit sembahyang tahajud, Nabi bisik tepi telinga bini dia, wahai Aisyah, aku nak bangkit sembahyang, aku nak menghadap Tuhan. Tu Nabi. Bini pun serupa, kalau nak bangkit sembahyang tahajud kena bagi tahu kat suami. Sat lagi suami gargau tak ada, bini aku ni pergi mana pula lah mengigau minta mana, kena bagi tahu ataupun kena gerak sama. Satu saat ketika menjelang subuh, Aisyah mendapati baginda tidak ada di sampingnya. Aisyah keluar membuka pintu rumah. Terkejut ia bukan kepalang melihat suaminya tidur di depan pintu. Lalu Aisyah berkata, mengapa engkau tidur di situ ya Rasulullah? Baginda menjawab, aku pulang sudah larut malam. Aku khawatir kalau mengganggu tidurmu sehingga aku tidak mengetuk pintu, maka sebab itulah aku tidur di depan pintu rumah. Punya jaga bini tengah tidur.
Sampai Nabi tidur depan rumah, tak mau nak ketuk pintu. Kita kalau buat lagu tu mau tercabut bumbung rumah. Malah Nabi SAW sangat marah kepada sahabat-sahabatnya atau kepada umatnya yang memukul isterinya, kerana kata Nabi SAW, mengapa engkau memukul teman tidurmu dan ibu kepada anak-anakmu? Nabi marah mana-mana lelaki yang duk pukul bini ni. Dan sebaik-baik lelaki ialah lelaki yang lemah lembut terhadap isterinya. Maka Rasulullah SAW pernah meletakkan kepalanya di dalam ribaanku, kata Aisyah, ketika pulang lelah. Nabi balik lelah, letih, Nabi letak kepala atas riba Aisyah. Romantiknya Nabi dalam rumah. Sambil pada ketika itu cucu baginda yang bernama Hasan dan Husin duduk di belakang Nabi SAW. Sambil duduk dengan Tok Wan, Tok dengan Mak Tok ni duduk, Wan dengan Mak Tok, Tok Wan dengan Mak Tok ni duduk, cucu mai biasalah. Kita kalau cucu mai habis semua. Okey. Ketika anak lelaki Rasulullah yang bernama Ibrahim, anak dari isterinya Maria Al-Qibtiyah, sedang nazak, Maria meletakkan anaknya di atas pangkuan Nabi. Baginda sambil menyandarkan diri lalu berkata, sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, tiada kuasa melepaskan kamu sedikit pun daripada takdir Allah. Di saat anak Nabi yang bernama Ibrahim nak meninggal dunia, Maria isteri Nabi letak anak dia atas pangkuan Nabi. Nabi bersandar dekat tepi bini dia. Tu, bersandar tepi bini dia, sandar bau. Sehingga Nabi kata, sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, dia dengan isteri dia ni tidak ada kuasa melepaskan kamu walaupun sedikit daripada takdir Allah. Nabi tahu anak dia ni nak meninggal. Nabi sampai macam tu, tuan. Kemudian baginda mengucapkan salam bagi roh Ibrahim serta menciumnya dalam linangan air mata. Baginda berkata, namun kami tiada berkata selain apa yang diridai oleh Allah, dan sesungguhnya kami, wahai Ibrahim, sedih berpisah denganmu. Sesungguhnya kita adalah makhluk Allah, dan kita kembali kepadanya, kita akan kembali. Baginda Rasulullah menguruskan jenazah Ibrahim, memandi, mengkafankannya. Lalu baginda memasukkan jenazah kecil itu ke makamnya. Itu Nabi dengan isterinya yang bernama Maria. Siti Aisyah meriwayatkan pernah keluar berjalan-jalan bersama Nabi, jogging, keluar rumah lepas subuh. Baginda mengajaknya berlumba lari, kadang-kadang aku menang, kadang-kadang baginda menang. Berkata, ini menebus kekalahanku yang lalu. Nabi lawan lari dengan Aisyah, Nabi bagi Aisyah menang. Esok Nabi menang pula. Nabi kata, kemarin aku kalah, hari ni aku menang. Laki bini ajak laki bini, tak faham pi, aku nak pergi kedai kopi. Hang nak pergi market, aku hantar hang depan yang masuk. Pergi market sama-sama, pergi beli ikan, pergi beli apa semua, baru nampak. Sebab tu saya kata, boleh cerita, buat belum tentu. Ingat senang ke nak buat? Saat lagi pipi nampak pula ustaz ni dah. Tengok-tengok dia yang nak beli seorang-seorang. Kalau boleh buatlah, hebat. Pernah Rasulullah mengajak Aisyah berjalan keluar rumah. Mereka pergi berhampiran gunung Uhud. Rasulullah menyuruh Aisyah menutup mata. Apabila membuka mata, Aisyah terperanjat kerana gunung Uhud telah menjadi gunung emas. Nabi punya i'jaz, mukjizat. Nabi tutup mata Aisyah. Nabi kata 1, 2, 3 buka. Tengok-tengok, gunung Uhud tu jadi gunung emas. Malah Nabi kata, wahai Aisyah, jika kamu mahu mengambil emas, jika aku mahu mengambil emas itu, Allah telah menghalalkan untukku, tetapi sesungguhnya aku lebih mengutamakan
kehidupan akhirat dari dunia ini. Begitulah cara Nabi SAW mentarbiah isterinya. Nabi habaq, kalau aku nak ambil emas setinggi gunung Uhud pun aku boleh ambil, tapi aku tak mau, sebab aku nak mencari kehidupan akhirat dari dunia. So kalau laki bawa pi emas anwar ke emas apa ke, tutup mata, buka-buka. Kalau ni tak payah ambil. Abang kat suami, tak apa, saya tak mau ni semua dunia bang, saya mau akhirat saja. Lega duit. Lah ni emas pula mahal, 1 gram ada 255 kan. Mau kalau 14 gram ke 15 gram yang 1 cm lebih ni, maulah 5-6 ribu. Tutup mata suami, pergi tutup mata, buka-buka mata, ada emas anwar, Pohkong ke Habib ke apa ke, buka-buka. Isteri kata, wah emas, sesungguhnya saya ni nak ambil dunia, ambil akhirat daripada dunia bang. Tak apa, kita tak payah beli, kita beli emas Bangkok sudah. Okey. Baik. Dan ada diriwayatkan oleh Nabi oleh Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika kami baru sudah selesai mandi menggunakan satu bejana yang sama, timba yang sama. Kami biasa bersama-sama memasukkan tangan ke dalam bejana tersebut, berebut mandi. Kan? Kemudian disikat rambut isterinya. Nabi tolong sikat rambut. Yang ni sikat rambut keras, rambut macam beruh dawai apa. Yang lelaki pula, bini kata tu dah tak ada rambut, tak sedap diri, rambut macam-macam. Tapi Nabi dengan Aisyah macam tu. Begitu juga dengan isteri yang lain. Seperti yang dikatakan tadi, Nabi pernah minum di cawan yang sama. Malah ni nak habaq bagi cawan, Nabi tengok Aisyah minum tang ni kan, contohnya tang ni kan. Kalau kita tak minum dah tang ni, pergi minum tempat lain. Ni Nabi pergi minum tang tempat Aisyah tu juga, Nabi minum tu. Pasal apa? Pasal Nabi nak beli jiwa Aisyah. Boleh macam tu? Boleh? Boleh belah. Baik. Sambil menghirup isinya, nak habaq dekat kita bahawa Nabi SAW seorang yang sangat romantis bersama isterinya. Seorang demi seorang isteri, baginda menghampiri, membelaikan, dan tetapi tetap bersama dengan Nabi sehinggalah mengikut gilirannya. Isteri-isteri yang lain pun sama. Malah Nabi seringkali ketika hendak keluar daripada rumah mencium isterinya. Yang ni dengar, mencium isterinya setelah mengambil wuduk. Yang ni ada khilaf sikit lah. Khilaf apa tuan-tuan? Kalau ikut kita, cium isteri ketika berwuduk batal wuduk. Kalau Nabi, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mencium isterinya setelah mengambil wuduk, kemudian baginda bersembahyang dan tidak mengulangi wuduknya. Hadis riwayat Abu Razzaq. Maknanya boleh cium kalau dalam keadaan berwuduk. Tapi kalau kita berpendapat bahawa apa yang dibuat oleh Nabi ni khusus kepada Nabi sahaja. Tapi kalau pendapat mazhab Syafi'i dia macam tu, batal wuduk. Tapi ada setengah pendapat mazhab yang lain kata tak batal. Okey. Baik. Hari ni kita tak cerita yang tu. Pernah satu ketika isteri Nabi sedang marah. Malah Nabi SAW menghampiri isterinya yang marah itu, Nabi memicit hidungnya. Nabi kata, "Oi, duk marah sangat." Sampai merah hidungnya. "Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, Tuhan Muhammad, ampunilah dosaku, hilangkanlah kekerasan hatiku, lindungilah aku daripada fitnah yang menyesatkan." Nabi doa pula, jangan bagi bini dia marah. Nabi cubit hidung, kepik dong itu. Tu Nabi.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, banyak saya print ada 7 muka surat nak cerita. Dan memang kita tengok tu, kita sangat mencemburui kehidupan berumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, hendaklah apa yang diperlihatkan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dijadikan sebagai sumber rujukan, panduan, pegangan dan pedoman untuk kita setidak-tidaknya meletakkan rumah tangga kita itu pada landasan yang betul. Jika tidak mampu mengikuti sepenuhnya, ikutlah sekadar yang mampu. Setidak-tidaknya kita menghidupkan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak tadi saya cerita benda yang Nabi buat dengan isteri. Cuba buat satu dua. Sat lagi balik pergi kepik hidung dia, sat lagi balik pergi cemen aku nak sikat rambut hang malam ni, tapi pakai sikat kutu. Habang ada rumah rambut hang banyak kutu. Kan dulu petang hari Sabtu tak buat apa, duduk atas tangga di rumah sikat kutu. Dulu ni tak ada. Sikat kutu tu pun tak jumpa dah. Dulu memang ada kutu sungguh, ketuk lepas tu tinai kerak. Baik. Dan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersenang-senanglah kamu dengan isterimu, dan jangan lupa sifat istimewa wanita yang mempunyai kecenderungan dan keinginan yang banyak yang tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh pula diperbaiki dan dididik dengan kasar. Isteri ni dia akai banyak tapi tak boleh guna kekasaran, tak boleh guna kekerasan, dididik dengan lembut, lemah lembut. Itu saja, cukup untuk malam ni, untuk kita kongsi. Ada lain masa dan ketika kita sambung lagi. Kita boleh duduk satu hari pada pagi sampai tengah hari, kita buka kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang kesempurnaan hidup seorang wanita, seorang insan yang bernama Muhammad dari semua aspek kehidupan dia. Tuan-tuan kalau ada masa esok di Masjid At-Taqwa Bertam Indah ada baca kitab oleh Al-Fadhil Syekh Dr. Rusli bin Osman, Ketua Pengarah Bahagian Pendidikan Jaib dan Ahli Majlis Fatwa Pulau Pinang, baca kitab tentang sirah dan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada pagi sampai tengah hari. Jamuan makan tengah hari disediakan, habis sampai tengah hari rehat sat, malam sambung pula lagi. Cerita satu kitab tu habis sampai khatam. So itu adalah anjuran dan kerjasama antara masjid dan juga program sambutan Maulid Rasul di peringkat negeri ini. Kalau ada kita dengar mana-mana yang ada program-program tu, pilah, dengarlah. Mudah-mudahan kita semua dapat ambil iktibar dan manfaat daripada apa yang kita kongsi bersama. Kita juga doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sedikit sebanyak roh dan semangat kekeluargaan dan kehidupan berumah tangga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan juga kita sentiasa berusaha ke arah itu. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik itu merupakan kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr.